Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Wa qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala. Wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Telah berkata Imam al-Allamah Syekh Abdul Qasim Al-Qushayri, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Sifat yang ke-19 atau tajuk yang ke-19, yakin. Allah Ta'ala berfirman, وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. Orang-orang yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepada engkau, wahai Muhammad, dan kitab-kitab yang diturunkan sebelum engkau, sedang mereka yakin akan adanya hari akhirat. Surah Al-Baqarah ayat keempat. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu diceritakan bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tardayanna ahadan bi sukhtillahi ta'ala wa la tahmadanna ahadan ala fadlillahi azza wa jalla wa la tadhummanna ahadan ala ma lam yu'tika Allah ta'ala. Inna rizqallahi ta'ala la yasuquhu ilaika hirsu harisin wa la yarudduhu anka karahatu karihin. Inna Allah ta'ala bi'adlihi wa qistihi ja'ala ar-ruha wal faraja fi ar-ridha wal yaqin wa ja'ala al-hamma wal huzna fi syakki was sukhut." Maksudnya, engkau tidak akan rela kepada seseorang, jangan mencari rela seseorang dengan sebab kemurkaan Allah. Engkau tidak akan mencela kepada seorang atas keutamaan Allah. Dan kau tentu tidak akan memuji pada seseorang atas apa yang diberikan Allah kepadamu. Bila Allah Ta'ala memberikan rezeki, kelobaan orang yang loba tak akan mampu menghalanginya. Dan kebencian orang yang benci tak akan mampu menolaknya. Sesungguhnya Allah Ta'ala dengan sifat adil dan qisnya, juga maksud adil, menjadikan kebahagiaan dan kesenangan dalam keredaan dan keyakinan, dan menjadikan kesusahan dan kedukecitaan dalam keraguan dan kemurkaan. Ahmad bin Asim Al-Antaki mengatakan, sesungguhnya paling sedikit yakin bila sudah sampai ke lubuk hati, maka hati akan penuh dengan cahaya. Keraguan akan hilang, hati akan penuh dengan syukur, dan takut kepada Allah Ta'ala akan bertambah. Muslimin dan muslimat sedang menonton dirahmati Allah sekalian. Tajuk yang kita akan bicarakan pada pagi ini, selepas kita membicarakan tajuk syukur, ialah yakin. Itu yakin kepada Allah SWT. Dalam tangga-tangga perjalanan menuju Allah SWT, kita dah sebut permulaannya dengan bertaubat kepada Allah, diikuti dengan mujahadah, diikuti dengan uzlah, diikuti dengan taqwa, wara', zuhud, diam, takut, raja', duka cita, lapar atau berpuasa dan meninggalkan syahwat, khusyuk dan tawadhu', menentang hawa nafsu, membuang sifat dengki dan hasad, sifat mengumpat, qanaah, dan juga sifat tawakal. Serta kita telah membicarakan tentang sifat syukur. Kita masuk ke tangga yang ke-19. Dalam membentuk perubahan diri kita. Dalam mentarbiah sifat-sifat yang ada dalam diri kita. Itu sifat yakin. Kalau kita sebut perkataan yakin, bererti kepercayaan yang sempurna. Atau dipanggil al-ilmu tam, ilmu yang sempurna. Yang tidak akan lagi mampu digoncangkan oleh keraguan, oleh sesiapa pun. Umpama contoh begini. Kalau kita sebut 1 campur 1 berapa? Kita dengan yakin jawab 2. Kita tak payah hafal. Kita tak payah guna jari. Kita spontan sebut 2. 1 campur 1, 2. Datang seorang profesor kata, 1 campur 1 bukan 2. Dia 3. Kita akan kata awak bodoh. Awak ni profesor beli kat mana? Dia yakin kita.
Datang ramai orang kumpul kat kita. Kalau kata satu tak satu. Bukan 2, 5. Dia kata awak ni semua ni masalah. Kerana kita sudah dapat ilmu yang sempurna. Ini ilmu tam. Siapa pun yang datang menyanggah kita, siapa pun yang datang meragukan kita, siapa pun yang datang cuba mengancam kita, dia tak akan berubah. Maka ini keyakinan. Tetapi keyakinan yang kita bicarakan bukan keyakinan satu campur satu. Yang tiada keraguan pada semua manusia dan makhluk. Kita bercakap pada keyakinan yang dibina atas iman kepada Allah. Keyakinan ini yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanamkan pada sahabat. Bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beritahu akan berlaku itu dan ini, dan sahabat menyaksikan dan ia berlaku macam baginda sallallahu alaihi wasallam cakap, untuk menunjukkan, untuk menghasilkan keyakinan bahawa Rasulullah itu benar, tidak pernah bohong. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, aku tidak pernah bohong. Walaupun bila mana aku bergurau. Inni la aqul haqqa walau kana mazihan. Aku cakap betul walaupun aku bergurau. Dan hadis yang lain Nabi kata, wallahi inni la amzah wala aqulu illa haqqa. Aku bergurau, tapi aku tak akan cakap mereka yang betul. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana membina keyakinan ini kepada manusia, mengajak mereka menolak Tuhan selain Allah, berhala dan sembahan. Sama ada kalangan manusia, atau kalangan malaikat, atau kalangan batu dan pokok. Allah itu satu. Allah Subhanahu Wa Taala tidak menyerupai makhluk. Allah berkuasa, Allah mencipta. Ketika mana penduduk Mekah semuanya menyembah berhala. Kalaupun tidak menyembah berhala, mereka tidak punya keyakinan pada Tuhan. Maka datang Nabi SAW. Allah campakkan kepada Rasulullah ilmu yakin. Dengannya Rasulullah mengajak manusia dan memberikan keyakinan yang akhirnya terbentuk suatu generasi yang pertama yang dibina atas diri mereka keyakinan kepada Allah. Atas keyakinan ini kita lihat Rasulullah SAW yakin Islam akan menang. Dan Rasulullah beritahu kepada para sahabat, Islam akan menang. Walau bagaimana kamu rasa lama, walau bagaimana mustahil dirasa oleh musuhnya. Musuh-musuh kata mustahil menang-menang apa? Dalam keadaan macam ni. Ketika Rasulullah mula berhijrah dan belum sampai ke Madinah, Nabi sudah menyatakan bahawa Parsi akan jatuh. Nabi berkata pada Suraqah bin Malik al-Ju'shum dan Suraqah bin Ju'shum, Suraqah, bagaimana keadaan kamu nanti bila kamu dipakaikan dengan gelang kebesaran Parsi dan mahkotanya. Ketika Rasulullah belum sampai ke Madinah, Nabi bercakap tentang kemenangan mengalahkan Parsi. Waktu itu kerajaan besar. Dan sahabat meyakininya sehingga jatuh Parsi pada zaman Umar Al-Khattab. Dan Suraqah dipakaikan dengan gelang kebesaran Parsi dan mahkotanya. Sebagaimana Rasulullah ketika dikepung dalam perang Ahzab, Rasul menyatakan cahaya Islam ini akan sampai ke seluruh pelosok. Sama ada rumah itu rumah khemah atau batu. Wabar wala madar. Sama ada rumah khemah yang bergerak sana ke sini atau yang tempat akan sampai cahaya Islam. Allah akan masukkan cahaya Islam. Walau Rasul sedang dikepung, yang kebiasaan menunggu mati, menunggu kekalahan dari kepung, logik bicara, bila kita dikepung berarti kita menunggu kekalahan. Orang kepung kita. Tapi umat Islam diajak oleh Rasulullah, walau dikepung, Allah akan memenangkan agama ini. Akhirnya kepungan itu dihancurkan dengan ribut taufan. Kalau benar apa yang disebut oleh Rasulullah, maka cahaya Islam mula sampai ke setiap tempat. Dan demikian bila Rasulullah menyebut tentang jatuhnya Konstantinopel dan Rom. Dan ia benar-benar jatuh. Demikian Rasulullah menyebut tentang semua perkara yang akan datang.
Yakin Rasulullah tidak meramal, Rasulullah beritahu. Asas yang orang beriman kena percaya kerana Rasulullah tak pernah berbohong. Itu asas secara akal. Dan asas paling kuat kerana ia Rasulullah. Pesuruh Allah. Dia tidak akan berbohong. Dia pesuruh Allah. Asas yang pertama, Nabi tak pernah berbohong. Asas ni, mana-mana orang, tuan-tuan, kalau kita cakap. Kalau orang tu tak pernah bohong, bagaimana kita nak tolak apa yang dia cakap? Dia tak pernah bohong. Asas yang kedua, dia Rasulullah. Dan asas yang ketiga, apa yang Nabi cakap, memang dah berlaku. Dilihat satu persatu. Ada bukti, proven. Baik, kita nak bercakap tentang bagaimana membina yakin. Al-yaqin. Yang dimaksudkan yakin yang kita bicarakan ialah al-yaqinu billah. Yakin pada Allah. Dalam Al-Quran Allah menyebut. Sifat orang beriman itu mereka ialah ahli yakin. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. Bila Allah menyebut sifat-sifat orang berjaya dalam permulaan surah Al-Baqarah. Kita baca ayat 1 sampai 5. Maka Allah menyebut sifat-sifat kejayaan mereka. Antaranya ialah mereka beriman dengan Al-Quran yang diturunkan padamu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kitab-kitab yang diturunkan pada nabi-nabi yang lain sebelum Taurat, Injil, Zabur. Kemudian Allah pun menyebut wa bil akhirati hum yuqinun. Mereka yakin pada akhirat. Kata yakin pada akhirat menenggelamkan dunia. Menenggelamkan segala keindahan dunia dan janji-janji dunia. Kerana yakin pada akhirat. Bila Allah Ta'ala menyebut golongan yang dilantik menjadi ketua, Allah Ta'ala menyatakan, siapa mereka? Mereka ialah waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Kita baca dalam surah As-Sajdah ayat 24. Kata Allah Ta'ala, dan kami jadikan di kalangan mereka pemimpin-pemimpin. Kerana mereka sabar dan mentaati kami. Sabar. Tak ada beri alasan bila taat Allah. Tak ada rasa lemah semangat. Mereka sabar dan mentaati Allah. Istiqamah. Dan mereka ini kata Allah, yakin pada setiap ayat-ayat kami. Saya. Ini pemimpin. Yang akan memimpin umat bahkan manusia ialah orang-orang yang istiqamah dan taatnya pada Allah dan orang-orang yang yakin dengan Allah. Tapi bila kita berada pada zaman orang tak yakin pada Allah, bukan terkena penyakit wahan. Bila Rasulullah menyatakan, kamu wahai umat Islam, suatu hari nanti kamu akan diratah oleh manusia. Yushiku an tada'a alaikumul umam. Satu hari nanti umat manusia akan kelilingi kamu, lalu meratah kamu, menzalimi kamu. Seperti orang-orang yang mengelilingi hidangan. Ini cubit sikit, yang ni cubit sikit, makan sikit. Lalu sahabat tanya, ya Rasulullah, awamin qillatin nahnu yawma idzin? Apakah sebab kami sikit? Kerana logik menyatakan kita diratah sebab kita sikit. Bila kita minoriti. Nabi kata tidak. Bal antum yawma idzin kathir. Kamu hari itu ramai. Walakin ghusa'. Tapi buih. Karusai sail. Seperti buih lautan. Tak ada apa nilai. Kamu ramai. Allah akan tarik rasa gerung musuh kepada kamu. Dan Allah campakkan kepada kamu penyakit wahan. Kila ya Rasulullah wa ma wahan. Penyakit apa yang umat Islam kena ni? Sampai boleh diratah suka hati musuh. Nabi kata hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia, takut mati. Orang yang berpenyakit cinta dunia dan takut mati, kerana orang ni tidak yakin pada Allah. Dia cuma nampak dunia. Dia tak nampak akhirat janji Allah. Tuan-tuan, dalam polemik hari ni, ada 22 negara Arab. Arab tudin yang Islamnya 90 ke atas. Peratus. Morocco 99%, Saudi.
Indonesia, Algeria, Mesir, Kuwait, Yaman, Qatar, Emirates, Bahrain, Oman, Jordan. Kira negara Arab ni ada 22 buah negara. Yang dia bukan majoriti. Hampir 100% rakyat ni Islam. Ada hampir 57 negara Islam. 57. Dengan kapasiti penduduknya 2 bilion. Umat Islam. Seluruh dunia. Tapi biarkan Gaza seorangan. Biarkan Gaza diratah. Biarkan Gaza dizalimi. Biarkan Gaza dibunuh satu persatu umatnya. Tanpa berbuat sesuatu. Hari ini Israel apa yang mereka lakukan? Tajwid. Melaporkan umat Gaza. Umat Islam di Gaza. Tak benar akan makan apa. Atau negara-negara Islam nak hulur makanan takut. Jangan kata hulur senjata. Hulur makanan. Tak seorang pun berani untuk pergi dan hulur makanan. Secara bebas. Dan mereka nak suruh ni semua di Gaza jadi lemah, lapar. Kata ini penyakit yang kena pada umat Islam hari ini. Wahan yang Rasulullah menyebut hubud dunia, karahiyatul maut. Cinta dunia, takut mati. Ini datang daripada sifat apa? Tidak yakin kepada akhirat. Tidak yakin pada Allah. Tidak yakin pada janjinya. Hidup mereka cuma seperti macam orang kafir. Cuma kami nak bahagia kat dunia. Boleh berjoget, boleh berdansa, boleh berkeroncong, boleh itu. Anak tu je. Dulu apa masalah orang, kita cuma nak berjoget hidup ni. Kita cuma nak berhibur. Makan, boleh bayar kereta, bayar rumah. Contoh perjalanan kita alam barzah cukup panjang. Belum lagi perjalanan kita di akhirat. Lalu kita bercerita perjalanan sempit kita di dunia. Yang cuma kita nak seronok seketika. Nak menari, nak menyanyi, nak tidur. Nak jenera, nak makan, nak kedarah. Walau perjalanan kubur itu begitu panjang alam barzah. Apa yang kita nak bawa? Kita nak bawa tarian kita. Nak bawa lagu kita. Nak bawa rumah banglo kita. Nak bawa segala harta benda kita. Nak bawa penyokong kita. Lubang kubur itu begitu sempit untuk itu semua. Ia cukup untuk kamu seorang. Yang hanya boleh masuk bersama kamu ialah amal soleh kamu. Keyakinan kamu pada Allah. Yakin pada Allah lah yang menyebabkan waktu datang malaikat Munkar Nakir. Lalu bertanya, siapa Tuhanmu? Dia dengan yakin berkata, Allah Tuhanku. Siapa Rasulmu? Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rasulku. Apa agamamu? Islam agamaku. Dengan yakin. Walau di hadapannya malaikat Munkar Nakir yang wajahnya menggerungkan. Soalannya bagaikan halilintar, bagaikan guruh yang kuat. Tapi dengan yakin berkata, Allah Tuhanku. Tanpa tergagap. Walau sedikit pun. Kerana mereka ini ialah orang yang yakin di dunia. Pada janji Allah dan pertemuannya. Maka mereka dengan yakin jawab. Tetapi bagaimana orang tak yakin? Lalu mereka tergagap-gagap berkata. Dia tanya, apa agamamu? Mereka tergagap-gagap. Lalu mereka kata, la adri. Saya tak tahu. Dalam keadaan tergumam atau dalam keadaan panik. Melihat malaikat yang rupanya begitu. Melihat, mendengar suara halilintar bagaikan guruh yang paling kuat dalam dunia. Bukan lebih pada itu. Mereka berkata, la adri. Tak tahu. Walau mereka ini orang Islam. Orang kafir mereka jawab terus. Mereka ini orang yang gagap dalam kubur. Kerana mereka dahulu di dunia gagap dengan akhirat. Tapi lancar dengan dunia. Akhirnya masuk kubur mereka akan gagap dengan akhirat. Lancar mereka di dunia tidak beri manfaat. Dulu bercakap lebih, action lebih, orang cakap ini hukum Allah, hukum Allah. Jawab. Kelak, tiada jawapan yang kamu dapat berikan di hadapan malaikat Munkar dan Nakir. Ini keyakinan yang kita nak bina. Bila ahli yakin di dunia, ahli yakin di akhirat. Kata ulama, di antara sifat orang beriman, dia ada sifat tawakal, dia ada sifat yakin. Adapun tawakal pada urusan dunianya. Adapun yakin pada urusan akhiratnya. Dalam hal akhirat, dia akan letak 100% yakin. Dalam hal dunia, dia berusaha dengan segala usaha yang dia boleh buat. Tapi serah pada Allah secara tawakalnya.
Maka bila kita sebut tentang yakin, kita membina keyakinan bahawa Allah yang memberikan kita rezeki. Kita membina keyakinan bahawa Allah SWT yang mengangkat kita. Allah Ta'ala lah yang meletakkan kita di bawah kalau Allah kehendaki. Allah Ta'ala lah yang memberi dan juga boleh menghalang. Itu dalam hadis yang panjang, Nabi kata apa? La tardayanna ahadan bisukhtillahi ta'ala. Jangan sekali-kali kamu mencari redha seseorang dengan cara murka Allah. Kata kita, kata-kata manusia hidup nak jadikan orang redha padanya. Apatah lagi orang tu somebody. Dia mungkin Perdana Menteri, dia mungkin kuasa besar, dia mungkin orang kaya. Jangan kamu cuba redha, mencari redha dia dengan Allah murka. Kalau dia suruh kamu tak sembahyang, kamu tak sembahyang. Sebab apa nak cari redha dia? Dia suruh kamu bercakap, benda bertentangan agama, kamu cakap. Hanya semata-mata nak cari redanya. Nabi ingatkan kita, la tardayanna ahadan. Jangan kamu mencari redha seseorang dengan cara Allah murka. Kalau orang yang kamu cuba cari redha, kamu akan binasa di hadapan. Jadi kita letak satu asas dalam kehidupan kita. Kita nak cari redha Allah. Satu. Kalaupun kita nak pandangan orang, tapi dengan redha Allah. Kalaupun kita memang nak cari redha orang, tapi dengan redha Allah. Allah yang suruh kita bercakap baik dengan mak ayah kita. Allah yang suruh kita bercakap baik dengan manusia. Wa qulu linnasi. Dan katakan kepada manusia dengan perkataan baik. Qaulan sadida. Cakap-cakap dengan baik. Allah suruh. Hatta Allah suruh kita bercakap even dengan orang zalim dengan perkataan yang baik. Allah berfirman kepada Musa dan Harun. Wa qula lahuma qaulan wa qula lahu qaulan layyina la'allahu yatazakkaru aw yakhsha. Hei Musa, wahai Harun, bercakap dengan Firaun dengan bahasa lembut. Semoga dia berfikir dan dia rasa takut. Jadi kita, even kalau kita bercakap lembut dengan orang zalim, kan nak cari redha dia. Mencari redha Allah. Kerana Allah yang suruh. Tapi hazari, hati-hati bila kita cuba cari redha manusia dengan kemurkaan Allah. Yang kedua kata Rasulullah, wala tahmadanna ahadan ala fadlillahi azza wa jalla. Jangan kamu puji orang atas kurniaan Allah Ta'ala pada kamu. Tuan-tuan, dia bagi kita duit. Dia tolong kita. Dia rawat kita sampai sembuh. Tapi kita jangan puji dia. Itu semua kurniaan Allah. Pujilah Allah dulu. Sebut Alhamdulillah. Ustaz, bukankah kita diajar orang buat baik, kita terima kasih? Ya, benar. Cuba lihat cara ucapan terima kasih kita apa? Pada orang buat baik. Jazakallah khairul jazak. Moga Allah beri pahala pada kamu. Kita kata begitu. Allah beri pahala. Tapi hakikatnya, waktu kita dapat sesuatu, ini kurniaan Allah. Allah yang beri pada kita. Beri kesembuhan itu Allah, bukan doktor. Yang bagi rezeki itu Allah, bukan fulan bin fulan. Kita ucap terima kasih pada dia sebagaimana diajar oleh Allah. Sebutlah terima kasih. Sebulan moga Allah beri balasan yang baik. Doakan keberkatan keluarga dia, perniagaan dia. Kita juga menyebut Allah akan balas kamu. Sebab dia pun hamba Allah macam kita. Hari ini dia buat baik pada kita. Kita kata moga Allah balas pada kamu. Moga Allah berikan keberkatan rezeki kamu. Lapangkan perniagaan kamu. Bahagiakan kamu. Kata jangan puji orang atas kurnia Allah Ta'ala pada kita. Rezeki, kesembuhan dan lain-lain. Itu kurniaan Allah. Zalika fadlullahi yu'tihi man yasha'. Itu kurnia Allah Ta'ala pada kita. Kita dapat anak berjujuk ni tuan-tuan, ni kurniaan Allah. Dia kata, oh ini sebab ni pay subuh ni, sebab doktor penyubur ini, sebab Allah. Kita terima kasih kepada dia sebagai adab muamalah. Terima kasih tuan doktor, tolong saya. Alhamdulillah makan ubat ni, Allah bagi saya subuh. Anak bini saya subuh. Itulah dapat anak. Dapat banyak ni. Tapi ini siapa? Apa? Kurnia Allah. Ini Allah beri pada saya. Kita beri senang untung sebab coaching ni. Coach ni tuan-tuan, kita sebut dia jazakallah, Allah beri balasan pada awak. Atas asbab sehingga saya berjaya. Tapi yang kurniakan saya berjaya ni Allah. Sebab coach yang sama ramai yang gagal. Doktor yang sama ramai yang dah mati di tangan dia. Terima kasih doktor. Tak tahulah saya macam mana.
Dapat lagi bernafas, doktor bagi ubat. Padahal sebelum ni dah 4 orang mati di tangan doktor tu. Kerja sama dia buat. Kan ini kurniaan Allah. Kemudian kata surah yang ketiga, wala tadhummanna ahadan ala ma lam yu'tika Allah Ta'ala. Terjemahan bawah tu songsang, saya terjemah balik. Dan jangan kamu mencela sesuatu yang kamu tak dapat. Jangan kamu mencela orang-orang daripada sebabnya kamu tak dapat apa yang Allah tak nak berikan pada kamu. Tuan-tuan, kita minta tolong fulan bin fulan. Kadang-kadang kita tahu dia kaya, kita minta tolong derma, minta derma untuk buat itu dan ini yang baik-baik. Tiba dia tak nak bagi. Jangan mencela dia. Jangan mencelanya. Kerana Allah yang menentukan kita dapat tak dapat. Kita nak minta hutang ke fulan bin fulan. Tengok orang ni, nampak ni hujung bulan ni. Ataupun ni awal bulan ni, gaji dia tak habis lagi ni. Dia pergi. Pinjam 200. Pinjam 1000. Dia pun tak nak bagi. Mesej tak balas. Tak ada blue tick mesej kita. Atau kita cakap dia. Tuan-tuan, jangan mencela dia. Jangan marah dia. Kerana rezeki itu yang ditentukan oleh Allah. Zahir kita nampak dia tak bagi. Bukan. Allah tidak izinkan. Maka kita pun tak dapat. Maka jangan mencela dia. Dan barangkali dia dah tolong ramai orang lain. Barangkali dia dah sedekah banyak tempat lain. Saya minta duit, dia sedekahlah sikit ni. Kita nak buat program ni, program contohlah. Atau ni saya nak minta untuk madrasah saya. Dia pun dia mungkin tak nak bagi misalnya. Saya tidak boleh mencela dia. Dia mungkin dah pemurah tempat-tempat lain. Dia waktu dia memberi derma, dia pun ukur kemampuan dan sebagainya. Saya melihat ini adalah takdir Allah pada saya. Ujian. Allah tak izinkan. Allah tak nak bagi. Maka saya mencari apa kesalahan saya. Ataupun saya melihat hikmahnya. Sebab apa Nabi kata apa? Fa inna rizqallahi ta'ala, kerana rezeki Allah itu la yasuku ilaika hirsu haris, tak mungkin dibawa oleh orang yang ingin beri pada kamu kalau Allah tak izin. Ada orang nak beri sangat kat kita. Nak beri sangat kat kita. Pun tak akan sampai kat kita. Tak, saya tunggu Ustaz 2 hari nak bagi nasi biryani. Tak datang-datang 2 hari. Kita bawa nasi biryani nak bagi ke Ustaz kita ni. Tengok hari ni Ustaz tak kuliah. Tak ada. Sok pun tak ada lah. Apa basi biryani. Tak, saya tunggu Ustaz 2 hari nak bagi biryani. Ustaz tak ada. Oh, saya pun tak perasan sebab awak pun seminggu tak datang tu. Saya pun tak agak sangat awak. Dia tunggu nak bagi ke Ustaz dia. Sampai basi nasi tu. Kenapa? Kata Allah, kata Nabi SAW. Rezeki ni kalau bukan milik kita, walau cuba dibawa oleh orang nak beri pada kita, tak sampai. Kita simpan saja, simpan duit ni nak bagi ke dia ni. Saya dah simpan duit. Kalau datang minta, saya bagi. Kalau kita dah memang nak aim dia, tak, kita target dia, tiba-tiba beri ke orang lain kita ni. Lepas tu kata Rasulullah, rezeki kamu tidak sampai walaupun orang itu cuba nak beri. Wala yarudduhu anka, dan tidak akan tertolak rezeki itu daripada kamu. Karahatu karihin, kerana kebencian dia pada kamu. Tuan, bila orang tu benci, dia tak boleh halang rezeki kita. Tak boleh halang. Kadang-kadang kita tengok ni. Contoh yang biasa kita lalui. Ayah kita ni marah. Malah tolong kita ni. Ayah minta duit sikit, nak baiki motor. Kau ni tiap-tiap bulan repair motor. Marah ayah. Marah-marah tangan ulung ambil. Marah. Kan rezeki tak akan mampu ditolak. Walaupun orang tu marah kat kita. Kita isteri minta dengan suami, bang duit sikit. Awak ni asyik sikit-sikit. Rasa dah jadi bukit dah awak minta ni. Hari ni nak sikit, esok nak sikit. Mana sikit nak beli tu, sikit nak beli ni. Tiap-tiap hari Lazada sampai kat rumah. Ini ni. Minta. Suami marah. Awak ni beli barang dah macam gudang rumah ni. Marah. Tapi ulur duit ambil. Dia ulur. Itu yang disebut bahawa walau orang marah, dia tak akan menghalang rezeki kita. Ada orang tuan-tuan senyum. Ia bukan juga sebab untuk beri rezeki kat kita. Bang, duit sikit bang, nak beli lansir. Bang, senyum. Pas sudah tak bagi duit, tapi senyum. Ada yang marah-marah, tapi duit dia empas juga bagi. Itu rezeki. Kadang-kadang ada orang yang kita benci dia. Benci. Dan dia benci kita. Kita duk rasa dengan sebab benci tadi, tak akan ada laluan rezeki.
Sebab kita logiknya, orang-orang yang kita sayang dan dia sayang kita, itulah laluan rezeki. Yang kita benci tak mungkin dia laluan rezeki. Tapi bila Allah menghendakinya, laluan benci ni yang paling banyak sampai kat kita. Akhir sampai. Tak boleh nak buat apa. Kan itu ketentuan Allah. Sebab Nabi kata, jangan kita marah kalau kita tak dapat rezeki daripada fulan bin fulan. Kan rezeki itu ketentuan Allah. Hatta kalau ada orang cuba nak beri pada kamu pun tak mungkin mampu. Dan hatta seorang cuba menghalangnya kerana kebencian pada kamu juga tak boleh. Akhir sampai juga rezeki. Ini hakikat rezeki. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa innallaha, sesungguhnya Allah, bi'adlihi, dengan keadilannya, wa qistihi, dan kesaksamaannya. Kata qistun dengan adl, ia benda yang sama. Adil. Adl dan ke secara umum. Qist secara antara kita dengan makhluk-makhluk yang lain. Ja'ala ruha ar-rauha, bukan ruha. Ja'ala ar-rauha wal farah wal faraj fil ridha wal yakin. Allah jadikan ar-rauh. Apa itu ar-rauh? Bukan ar-ruh. Ar-rauh. Ar-rauh, tuan-tuan, adalah kita katakan kekuatan. Kekuatan kita ar-rauh. Dia sebut kadang rauhani. Kekuatan kita. Wal faraj. Faraj di sini maksudnya jalan keluar. Jalan keluar. Faraj ni ada dua makna. Pertama, faraj maksudnya kemaluan wanita. Faraj juga disebut. Dan faraj juga maksudnya jalan keluar. Jadi kena tahu ayatnya bagaimana. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, wa min kulli hammin faraja. Bagi setiap kedukecitaan jalan keluar. Farajan. Itu perkataan faraj. Ada dua. Okay, faraj ada kata Ustaz. Ini saya confuse faraj ni apa maksud. Ia ada dua makna. Di dalam bahasa Arab ada perkataan tu ada 3-4 makna. Dia bergantung pada ayat. Di sini Nabi kata, fa innallaha ja'ala ar-rauha wal faraj. Allah jadikan kekuatan, Allah jadikan jalan keluar fir ridha, bila kita redha. Kata kita kalau redha kita kuat. Wal yaqin, dan bila mana kita yakin kita pasti nampak jalan keluar. Saya yakin boleh ni, boleh, saya yakin. Kita pun nampak jalan keluar. Wa ja'ala al-hamma wal huzn, dan Allah jadikan kesedihan dan juga kesukaran. Bila kita ada penyakit apa? Syak dan juga marah. As-sukhut. Bila kita ada penyakit syak, lawan kepada yakin. Dan ada penyakit sukhut. Sukhut ni marah. Marah ni apa maksud tuan-tuan? Apa yang Allah takdir kita nak asyik nak marah. Kenapa macam ni? Kenapa macam ni? Itu panggil sukhut. Dia tak reda dengan apa yang Allah beri pada dia. Dia dapat anak 3 orang. Kenapa 3? Semua lelaki. Orang lain 4. Asyik nak marah je dia. Kenapa rezeki ni sikit? Kenapa? Dia marah semua orang. Dia lupa ini takdir Allah pada dia. Ini jiwa yang tidak akan tenang. Maka lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut. Tuan-tuan sekalian, bila mana kita yakin, maka Allah jadikan kepada kita kuat dan Allah jadikan kita jalan keluar. Sebab itu kita lihat dalam Al-Quran, kalau kita baca dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan perkataan sifat orang beriman itu yakin. Di mana sifat ahli yakin ini ada 7. 7 ni secara ringkas. Kita tak bahas secara panjang. Yang pertama, orang yang yakin ni sifat dia apa dia? Segala musibah dunia kecil di hadapan dia. Tuan-tuan nak kenal, tuan-tuan yakin tak yakin? Tuan-tuan lihat musibah dunia itu kecil. Tak besar. Tak adalah kita nampak seorang teruk no. Apa benda teruk sangat ni? Oh, saya anak kucing mati. Sedih sangat ni. Ni kucing hilang. Kampung gaduh ni. Kita semua masalah dunia itu kecil. Kita dah beritahu. Tuan-tuan selagi mana kita nak melihat masalah dunia itu besar. Khususnya berkaitan dengan kepribadian kita. Bukan berkaitan dengan hak orang lain. Hak kita ni tuan-tuan sekalian. Interview tak naik pangkat. Itu masalah kita lah tu. Jangan nampak besar. Minta pindah, tak dapat pindah. Saya ustaz 10 tahun isi orang pindah. Nak balik kampung. Jadi cikgu. Tak dapat pindah-pindah. So musibah ni. Dah semayang ajak banyak kali ustaz. 40 rakaat semayang ajak. Nak ni pindah ni. Dah suruh 40 tok guru. 40 masjid. Habis 40 belaka. Saya pun baca 40 kali Yasin. Kata benda masalah dunia ni. Sebab tak dapat pindah sekolah. Tak dapat pindah negeri. Tak besar sangat. Banyak hikmah dia. Jangan kerana benda dunia kita nak ni. Siapa nak marah sebab tak dapat. Ahli yakin melihat
Musibah dunia itu tak besar. Kalau tuan-tuan kita tak ada jodoh, itu bukan musibah besar. Tenang. Kawan mana yang berjodoh, akhir tak berjodoh juga dia. Saya dalam kelas saya seorang je tak berjodoh. Yang berjodoh belakang Ustaz. Jodoh. 20 tahun dah tunggu ni. Kata yang berjodoh pun hilang jodoh juga. Akhirnya kata kita tak ada jodoh. Dah kahwin tak ada jodoh. Jangan, itu masalah-masalah dunia. Jangan nampak besar. Letak dia tu. Jangan letak marah. Jangan tak berhati. Letak dia tu. Ada hikmah. Allah nak beri lebih baik. Kita tak dapat anak. Jangan nampak tu masalah besar. Besar nak Ustaz. Orang lain sebut kahwin dapat anak. Saya Ustaz kahwin tak dapat anak. Atang dengan kucing-kucing saya pun tak boleh beranak Ustaz. Kucing pun gitu. Jangkit dengan saya pun. Kita pun nampak besar sungguh masalah ni. Apa? Kita ni ada keturunan siapa ni sampai tak boleh beranak ni. Tuan-tuan jangan lihat masa dunia tu besar. Yakinlah kebaikan di sebaliknya. Ini ahli yakin. Bagaimana saya katakan kita tengok masa dunia tu besar. Kita ada masalah keyakinan. Kita kena bina balik keyakinan. Nanti kita akan beritahu bagaimana keyakinan tu dibina. Kita cuma nak sebut dua sifat ahli yakin. Kenapa penting tajuk ini. Yang kedua, ahli yakin ini, mereka sentiasa rehat, tenang. Dengan apa pun yang hilang daripada dunia, kerana mereka yakin janji Allah SWT. Dan gantian yang lebih baik. Yang tadi, mereka melihat masalah dunia kecil. Yang kedua, mereka sentiasa tenang dan yakin dengan gantian yang Allah beri setiap musibah mereka kena. Mereka yakin. Saya tak dapat suami, Allah akan ganti lain. Saya tak dapat anak, Allah ganti lain. Saya tak kaya, Allah ganti lain. Saya tak dapat sekian, Allah ganti lain. Tentu orang ni sentiasa tenang dirinya dengan janji gantian Allah pada dia. Allah akan ganti. Lepas tu dia melihat. Apapun dia tak dapat, melihat hikmah. Hikmah, saya ni alhamdulillah lah tak kaya. Kalau kaya takut sombong. Barangkali kalau saya kaya ni kuliah ustaz pun payah nak lekat barangkali. Oh saya ni tak dapat anak, tak ramai anak, mungkin ada hikmah. Ada hikmah, bukan mungkin. Ada hikmah. Kalau ada anak saya tak menentu. Jadi kita melihat yang hilang daripada kita tadi hikmah dan kita melihat gantian yang sedang menanti kita. Allah ganti. Kata Allah dengan keadilannya, dia tak akan biarkan kita tak dapat bahagian kita. Kita tak dapat bahagian. Setiap hamba Allah ada bahagian rezeki masing-masing. Allah bagi. Maka yakinlah pada janji Allah. Yang ketiga, sifat orang yang ahli yakin ini, kuat tawakalnya pada Allah dan dirasa Allah bersamanya. Ini yang disebut dalam Al-Quran. Illa tansuruhu faqad nasarahu Allah. Kalau kamu semua tak nak tolong, Allah tolong. Allah tolong. Kita orang beriman. Kalau kita duk tengok orang semua tak nak tolong kita yakin Allah tolong. Allah bersama dengan orang-orang yang beriman, orang bertakwa. Tawakal ini tanda ahli yakin. Tak boleh tak nak tolong sudah, Allah tolong. Bagaimana keimanan sahabat kita di Gaza, tak nak tolong, tak apa, Allah tolong. Kalau kamu semua tak nak tolong, nak hantar air mineral pun takut. Allah tolong. Keyakinan. Ini ahli tawakal yang hebat. Kita dah hidup pun sama. Kadang-kadang kita dapati tangan-tangan orang tak sampai kat kita. Kita tawakal pada Allah. Yakin Allah akan tolong. Kalau orang ni tak nak tolong, orang tu tak, yakin Allah akan tolong. Sifat orang yakin dia bertawakal pada Allah. Yang keempat, dia tidak pernah putus bersedekah pada jalan Allah. Atau orang yang bersedekah pada jalan Allah, kerana mereka ada keyakinan. Kalau tak yakin, takkan orang berani sedekah. Duit kita penat lelah cari, kemudian kita infak. Ini orang yakin dia boleh buat. Sebab apa? Dia tahu Allah akan membalasnya. Lepas tu tuan-tuan kita nak tengok, kita yakin tak yakin, kita ni ahli kedekut ke ahli pemurah. Kalau kita ahli kedekut, kita dengan yakin tu jauh. Belum start lagi kereta kita ni, jauh jarak ni. Macam Johor ke Kuala Lumpur jauh. Tapi kalau sekiranya kita infak, walau tak banyak, kita seperti kenderaan yang terus berjalan. Kelak kita akan sampai juga. Yang kedekut ni jenis ada kereta tapi tak bergerak-gerak. Dia cakap je nak pergi Kuala Lumpur, tapi kereta tak bergerak. Memang tak sampai. Yang ni pula kata memang nak pergi Kuala Lumpur, walaupun kereta dia taklah besar, taklah baru, tapi dia gerak slow. Hari ni infak RM1, esok RM5, RM10, RM1 balik, tak apalah infak. Sampai akhirnya dia sampai pada Allah.
dengan sifat pemurahnya. Ini orang yakin. Pada tuan-tuan, macam saya katakan, kalau tuan-tuan setiap hari tak pernah lupa makan, tuan-tuan setiap hari tak pernah lupa minum. Kalau tak minum, rasa macam nak minum ni, saya nak minum lah. Minum kat mana ni? Maka jangan pernah lupa setiap hari kita nak infak. Dan ini saham kita dan ini keuntungan kita. Tak kira infak mana-mana, beri adik ipar ke, abang ipar ke, kakak ipar ke. Beri ke kawan, beri ke sahabat, beri ke surau, beri ke madrasah, tabung masjid. Tak kira, tapi saya nak buat budaya infak ini hidup dalam diri saya. Macam makan. Makan tuan-tuan kira ke? Makan kat kedai, makan kat gerai, makan kat restoran, makan rumah orang. Asal boleh makan. Makan dalam kereta. Asal boleh makan, sudah. Orang tengah kuliah pun makan. Tak apa, asal boleh makan. Makanlah. Maksudnya tak lupa benda tu. Dan demikian, bila kita sebut tentang infak, kita tak lupa. Kita ada sikit, kita ada banyak, kita ada bonus, kita tak dapat bonus, kita ada pencing je. Tak apa, bagi sikit. Dan ruang-ruang derma itu terbuka, terserah pada kita. Apa yang tuan-tuan suka. Tak ada orang boleh lorongkan kita pada satu jalan saja. Kerana infak ini terbuka. Tuan-tuan nak pergi sini boleh, sana boleh. Tuan-tuan tak nak pergi madrasah ni, nak pergi madrasah kita pulang. Yang penting kita amalkan infak. Maka dengan itu kita akan sampai dapat kemuliaan. Dan sifat mereka yang kelima, kata ulama, mereka sentiasa istiqamah. Nak tahu ahli yakin, dia istiqamah. Istiqamah yang kita selalu sebut susah. Tuan-tuan dalam semua acuan kemuliaan, semua ada resepi istiqamah. Macam tuan-tuan masak, dalam masak ni mesti ada garam. Mesti. Tuan-tuan masak pun bergaram. Ni buat roti, uli roti pun tak garam. Maknanya dalam apa pun perbuatan kena ada istiqamah. Istiqamah ni memang tak lari. Kok mana pun istiqamah. Yang mengaji Quran istiqamah. Yang dengar kuliah istiqamah. Yang solat duha istiqamah. Yang buat baik istiqamah. Semua benda kita nak letak istiqamah. Acuan kita yang penting. Teras. Dan yang keenam, zuhud pada dunia dan ingat mati. Ini ahli yakin. Dia tengok dunia dengan pandangan yang zuhud. Dan dia ingat mati. Tuan-tuan, kita kata ingat mati pun mati datang. Dia dikatakan, bila seorang ingat mati, Allah berikan padanya akal ketika mati. Tuan-tuan, kita ni, bila dekat nak mati, hilang akal. Dia dahsyatnya kematian, sakarat. Oh, dahsyat. Akal boleh hilang. Tuan-tuan jangan kata, waktu mati, waktu ada masalah pun akan hilang. Manusia, ada beberapa kadang akalnya memang hilang. Apatah lagi, waktu yang paling dahsyat, waktu melihat malakul maut. Tetapi, bagi orang yang sentiasa ingat mati, Allah berikan akal kepadanya ketika mana mati. Akal. Maksudnya, dia masih boleh berfikir. Untuk disudahi dengan hidup ni, la ilaha illallah. Untuk dia menyebut Allah. Untuk dibuat sesuatu yang masih dia mendapat keuntungannya. Ketika orang yang tengang, tak tahu nak buat apa. Dia ada. Sebab itu penting kita selalu ingat mati. Kita ingat mati. Waktu kita melihat malakul maut, kita tahu kita berada keadaan mati. Dan kita buat sesuatu yang menguntungkan kita. Menyudahi hidup ini dengan kalimah tayyibah, kalimah terbaik. Itu penting ingat mati. Yang akhir sekali, yang ketujuh, sifat orang yakin, dia sentiasa mendapat manfaat daripada setiap ayat-ayat Allah yang dibaca. Oleh setiap tazkirah yang diberi. Oleh setiap nasihat dan peringatan yang diberikan. Orang yang yakin ini, apapun manfaat daripada perkara yang mengingatkan dia pada Allah, dia peroleh. Baca Quran dia dapat. Baca hadis dia dapat. Dengar orang ceramah, dengar orang nasihat, semua dia dapat. Intifa'uhum. Dia dapat mengambil faedah. Ini 7 sifat ahli yakin. Nanti kita akan bicarakan bagaimana yakin yang didoakan oleh Rasulullah. Ada satu doa khas yang Nabi minta yakin daripada Allah. Yang keyakinan ini menyebabkan seluruh masalah menjadi senang. Yakin kepada Allah. Yang menjadikan perjalanan kita ini penuh dengan kekuatan. Perjalanan hidup. Kita tak akan menoleh belakang. Berpaling kiri kanan. Kita nampak hala tuju kita dengan jelas. Inilah dia orang-orang yang yakin. Ahlul yakin. Wallahu a'lam. Assalamualaikum.